Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama Ustaz Muhammad Farizal. Dipanggil Ustaz Farizal lah. Mana yang dah kenal, salam kenal lagi. Kalau mana yang belum kenal, salam perkenalan daripada Ustaz lah. Untuk tahun 4. Awak akan belajar beberapa topik lah. Jom tengok. Awak akan belajar 10 topik. Yang pertama, kemahiran saintifik. Macam mana kita nak gunakan kemahiran saintifik ni untuk menyelesaikan suatu masalah lah, dengan menggunakan deria yang kita ada lah. Yang kedua, unit 2 manusia. Manusia, macam mana pergerakan manusia, macam mana pernafasan manusia, macam mana organ manusia ni berapa banyak. Yang ketiga, unit 3 haiwan. Organ pernafasan, pengelasan haiwan berdasarkan organ pernafasan, macam itulah. Yang unit keempat, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan macam mana? Apa itu fotosintesis? Apa kepentingan fotosintesis kepada hidupan? Unit 5, sifat cahaya. Cahaya ni macam mana? Cahaya ni kalau dalam bahasa Arabnya nur. Unit 6, bunyi, getaran dan bunyi. Macam mana bunyi bergerak? Adakah bunyi bergerak ni pakai motosikal? Unit 7, tenaga dan sumbernya. Tenaga apa yang ada dalam dunia ni. Unit 8, bahan, sumber asas bahan, sifat bahan. Macam mana? Nanti kita akan belajar lah. Unit 9, bumi. Dan yang last sekali, unit 10, mesin. Kita teruskan. Unit pertama, unit 1. Tengok gambar ni. Dua kumpulan murid tahun 4 telah menyertai pertandingan membina model jambatan. Mereka menggunakan kemahiran proses sains sepanjang pertandingan ini. Tengok gambar ni. Ini jambatan A, ini jambatan B. Tengok jambatan A. Jambatan A dia apa? Dia runtuh dulu daripada jambatan B. Tengok perbezaan jambatan A dengan jambatan B. Tengok perbezaan di mana? Dekat mana perbezaan dia? Yang pertama, inilah. Tengok ni awak punya, nanti awak buka, awak tengoklah. Ni, yang pertama, tiang tengah-tengah ni. Yang kedua, dekat bawah ni. Dekat bawah ni. Yang ketiga, dekat dia punya ni. Tengok ni. Tengok ni. Dia punya lantai ni, jaraknya luas-luas. Yang ni, jaraknya jaraknya luas lah. Kenapa? Bila ada mengapa ni, mengapa ataupun kenapa atau mengapakah, kita kena selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Macam mana kita nak bantu perbaiki model rumah A, model jambatan A. Macam mana kita nak bantu? Yang pertama sekali kita kena ikut model jambatan B ni buat lah. Macam mana dibuat? Macam mana dibuat? Kita buat kat jambatan A. Kita teruskan. Kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains ni membantu untuk memahami objek dan persekitaran secara saintifik. Macam ni lah. Macam ni. Kita memahami jambatan ni dengan jambatan ni berbeza dengan cara apa? Kita memerhati dan apa? Dan menyelesaikan masalahnya secara saintifik. Tengok ni. Ada dua orang murid tengah berbual mengenai sampah. Sampah yang dah banyak ni. Tengok dia dah perhatikan. Dia kata, saya dah perhatikan sampah sarap sini. Semakin hari semakin banyak. Baunya pun tidak menyenangkan. Bila ada banyak sampah, bau tidak menyenangkan, biasanya kita buat apa? Biasanya kita akan cuba untuk elak ataupun buang sampah. Buang sampah tersebut di tempat yang betul daripada berkumpul. Betul tak? Lepas tu dua orang ni pun bercadang nak asingkan sampah ikut jenis.
kertas, kaca, logam atau tin, dan plastik. Asingkan. Jadi asingkan, tin aluminium ni ditimbang. Boleh jual tin aluminium boleh jual. Okey. Okey. Yang kedua, sisa makanan. Sisa makanan dia apa? Ditanam. Okey, akhirnya berjaya bersihkan kawasan. Macam itulah. Okey. Ni dua orang ni digunakan kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah apa? Masalah sampah. Okey, yang pertama, dia buat apa? Dia berbincang. Bila berbincang, kita perlukan apa? Berbincang seorang ke ramai-ramai? Berbincang adalah ramai ataupun sekurang-kurangnya berdua lah, jangan seorang. Kalau seorang pun berbincang lepas tu buat keputusan. Buat keputusan, macam mana kalau kita kitar semula sampah? Dia buat keputusan nak kitar semula sampah. Okey, yang pertama kita semula. Lepas tu dia kata asingkan. Dia buat lagi, dia tambah lagi asingkan sampah. Asingkan sampah, dia asingkanlah kertas, kaca, tin dan plastik. Okey. Ni keputusan, antara salah satu keputusan dia adalah sisa makanan boleh mereput di tanah. Jadi dia tanamlah dekat tanah. Okey. 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 Sekarang kita tengok ni aktiviti payung terjun. Okey, yang ni kita tukar. Kita tukar kepada aktiviti guli. Guli ni, siapa ada guli kat rumah? Kalau ada guli, ambil satu je guli. Satu guli dan satu pembaris. Pembaris panjang lah. Pembaris tak kira lah pembaris panjang ke, pembaris pendek ke. Okey. Okey. Yang pertama, awak kena letakkan guli tu 10 cm daripada lantai. 10 cm daripada lantai lah. 10 cm daripada lantai. Awak jatuhkan. Okey. Berapa lama baru dia berhenti bergerak, berhenti melantun di lantai. Okey. Yang pertama, yang kedua 20 cm, yang ketiga 30 cm, yang keempat 40 cm, yang kelima 50 cm. Okey, nanti Ustaz akan bekalkan dia punya eksperimennya, helaian eksperimennya. Okey, sebelum kita teruskan, Ustaz nak ajar awak apa itu inference, apa itu pemboleh ubah yang pemboleh ubah yang terlibat, dan apa itu hipotesis. Okey. Okey, inilah sebenarnya inference, yang ni pemboleh ubah bergerak balas, yang ni pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah dimanipulasi, hipotesis. Okey, inilah semuanya. Okey. Okey. Okey, tengok ni pula. Seterusnya, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, ruang dan masa ni, bila kita nak menggunakan atau menafsirkan sesuatu kejadian berdasarkan perubahan dari segi lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat dengan ukuran masa. Okey, sebagai contoh, awak nak tanam bunga bermula daripada biji benih. Betul, biji benih. Okey, dia tak akan jadi biji awak letak biji benih dekat tanah, lepas tu 2 minit kemudian dia terus jadi pokok yang ada bunga. Tak akan jadi. Dia akan ambil masa. Okey, perubahan ruang dan masa. Okey, itulah dinamakan perhubungan ruang dan masa. Okey, tengok contoh ni. Contoh ni aiskrim lah. Aiskrim ni kita letak dekat bawah cahaya matahari. Okey, sekarang kita tak boleh buat lah. Okey, tengok ni. Aiskrim letak atas pinggan. Lepas 10 minit dia cair sikit. Lepas 10 minit dia makin cair. Lepas 20 minit dia makin cair. Okey. Okey, cikgunya kata siapa namanya ni? Okey, Ustaz tak tahu namanya siapa. Okey. Aiskrim sudah berubah bentuk, saiznya juga mengecil. Saiznya mengecil lah daripada ni yang awal pada yang ni lah, mengecil. Cikgunya kata, jadi perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Perubahan parameter adalah perubahan dari segi semua tu lah. Daripada segi semua apa yang ukuran besar itu lah. Okey, perubahan sekeliling dia namanya. Okey. Apakah hubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa dalam penyiasatan? Okey. Apa hubungannya? Okey, hubungannya ialah
semakin lama aiskrim diletakkan di bawah cahaya matahari, semakin kecil saiz aiskrim. Okey, yang ni tulis. Okey. Itulah hubungannya. Apakah hubungan bentuk dan saiz aiskrim dalam masa penyiasatan di atas? Okey. Itu daripada ruang dan masa. Okey. Yang ni tak boleh masuk dulu sebab kita Ustaz kena suruh awak sediakan awal. Okey. Okey, tengok ni, mentafsir data. Mentafsir data. Macam mana kita nak tafsir data untuk menerangkan rasional tentang objek, peristiwa atau pola data yang dikumpulkan. Okey, tengok ni. Faris dan rakan-rakannya membina 3 tempat makanan burung A, B, C. Inilah A yang macam rumah, B ada botol, C mungkin ni daripada kotak telur ni biasanya. Okey. Tempat burung A. Okey, kita tengok hari pertama bilangan burungnya dia sampai 5 hari. Tempat burung A, B, C hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, dan jumlah bilangan burung selama 5 hari tu. Okey, hari pertama 4 ekor. Hari kedua 8, hari ketiga 7, 9 dan hari kelima 5 ekor. Jumlahnya adalah 33 ekor. Okey, yang ni pun sama, ditambah semua ni jumlahnya 20 ekor dan yang seterusnya adalah 26 ekor. Okey, kenapa? Okey, bila ada kenapa tempat makan burung B jumlahnya jumlahnya adalah yang paling sedikit. Kenapa agak-agak? Berdasarkan gambar ni sahaja. Ni kita buat andaian. Okey, mungkin yang pertama, mungkin makanan di dalam ni kurang. Makanan di dalam bekas B ni tak sebanyak A dengan C. Yang pertama. Yang kedua, mungkin tempat dia nak hinggap tak selesa. Tempat burung nak hinggap ni tak selesa. Susah. Tak ada tempat berduduk. Mungkin. Okey, itu 2 kemungkinan lah. Okey, kemungkinan tu kita panggilkan inference. Kesimpulan awal yang kita boleh buat. Okey. Tengok, tempat makan paling banyak didatangi burung ialah tempat makan A. Bilangan burung yang datang direkodkan selama 5 hari. Tengok 5 hari Okey, macam inilah cara kita mentafsir data. Okey. Tempat makan B pula paling sedikit didatangi burung. Okey, macam inilah kita mentafsir data. Mentafsir sesuatu data berdasarkan jadual ni. Okey. Dia bina ni dan dicatatkan. Lepas tu kita tafsirkan data. Okey. Sekarang sana awak buat buka buku ni. Okey, buat latihan Buat latihan pada muka surat 5. Muka surat 5, 6, 7 dan 8. Okey. Okey, 5, 6, 7 dan 8. Okey. Boleh? Okey. Jangan itu saja. Hari ni sekiranya awak tak faham, awak boleh tanya Ustaz balik. Apa yang awak tak faham. Hari ni kita dah belajar 3 benda. Yang pertama ialah kemahiran proses sains. Macam mana kita menyelesaikan sesuatu secara saintifik. Okey, secara yang ada perbincangan. Okey. Yang kedua ialah awak kena awak menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey.
Macam mana masa itu memberi kesan kepada sesuatu. Saya dah bagi 2 contoh tadi, seperti aiskrim dengan anak pokok lah. Yang ketiga ialah mentafsir data berdasarkan gambar dan jadual. Okey, yang tu je lah 3. Okey, jangan lupa untuk buat latihan muka surat 5, 6, 7 dan 8. Okey, kena siap minggu depan lah. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.